Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Syahril Long, pengurusi Tahfiz Mutmainnah Sungai Petani Kedah. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan apa-apa yang bakal saya sampaikan pada pagi ini insya-Allah memberi manfaat pada kita bersama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat pada ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud, dan berilah peringatan ataupun tazkirah, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Begitu jelas berdasarkan ayat yang mulia ini, manusia perlu diingatkan dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah untuk pagi ini saya berhasrat untuk sama-sama kita kongsikan sepotong ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 pada ayat 112, sebagai jawapan kenapa umat manusia ini ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan satu perumpamaan, satu contoh, di mana sebuah negeri yang hidup aman tenteram, rezeki datang melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi malangnya penduduk negeri tersebut kufur di atas segala nikmat kurniaan Allah. Oleh kerana sifat kufur ini, Allah timpakan kepada mereka, Allah tukarkan kehidupan mereka kepada kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk tafsir Al-Azhar, begitu jelas Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala menyatakan turun ayat ini dikaitkan dengan penduduk bumi Mekah, Arab Quraisy. Oleh kerana mereka tidak bersyukur di atas segala nikmat kurniaan Allah kepada mereka, sedangkan mereka hidup dalam keadaan aman, tenteram, rezeki datang daripada segenap penjuru melimpah ruah, bahkan dilahirkan seorang insan pilihan Allah, the chosen one, untuk memimpin mereka ke jalan yang diredai Allah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir keluar daripada bumi yang penuh barakah tersebut, terpaksa berhijrah ke Madinah, dan ketika itulah Allah datangkan musibah, yakni kemarau panjang hampir selama 7 tahun. Kesalahan mereka dua. Dalam kitab tafsir disebut, yang pertamanya kufur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada umat manusia yang begitu jelas dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu manusia bersyukur di atas nikmat kurniaanku, nescaya ku tambah lagi.
Akan tetapi ingat, sebagai amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih sekali. Contoh-contoh kekufuran di antaranya, ada setengah manusia yang Allah kurniakan kekuasaan, tetapi mereka tidak menegakkan keadilan. Mereka tidak memerintah negara atau negeri yang mereka pimpin berlandaskan petunjuk Allah dan Rasul. Ini kufur. Bahkan mereka melakukan kezaliman. Begitu juga ada yang ditakdirkan mereka hidup bersenang lenang, kaya raya, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat, jauh sekali untuk menyumbang di jalan Allah. Ini juga kufur. Begitulah seterusnya nikmat kesihatan. Sekiranya kalau kita nak menghitung segala nikmat kurniaan Allah kepada kita semua muslimin dan muslimat, nescaya tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, yang bermaksud, dan sekiranya kamu nak menghitung nikmat kurniaanku, nescaya tidak terhitung, terlalu banyak. Tetapi kebanyakan manusia, mereka tidak syukur di atas segala nikmat kurniaan Allah itu, akhirnya mereka kufur. Sebab itu di dalam surah Ar-Rahman, surah 55, ada 78 ayat. Di dalam surah ini 31 kali Allah ulang dan ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat aku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Bermacam-macam nikmat yang ku kurniakan kepadamu, ku limpahkan kepada kamu wahai manusia, tetapi kamu masih kufur terhadap aku. Itu yang pertama dalam tafsir. Yang kedua, yang menyebabkan manusia ditimpa musibah ataupun bala adalah kerana mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Quraisy menolak ajakan beliau. Bagaimana dengan umat di akhir zaman? Sama saja tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Kita juga mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menolak ajaran Islam yang beliau bawa. Yang begitu jelas di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, lama itulah kamu tidak sesat. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan sunnahku. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati. Tadi tak baca sebab lupa, ni baru ingat. Biasalah, kadang-kadang kita buat live ni, muslimin dan muslimat, dia ada juga benda-benda yang menjadi kekurangan kita. Itu hadis yang begitu jelas. Justru saya menyeru kepada seluruh umat Islam di bumi Malaysia, khususnya di bumi kita yang kita cintai ini, marilah kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Karena kita amat bimbang sebagaimana wabak coronavirus, this invisible creature yang kita tak dapat lihat tetapi telah meragut ribuan nyawa. Kalau mengikut Google, sehingga semalam yang bertarikh 25 Mac 2020, masa 12.45 tengah hari, kes yang melibatkan COVID ini 422,000 di seluruh dunia. Kematian hampir 18,000 lebih. Inilah musibah yang sedang melanda kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita melihat ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, kenapa golongan yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak timpakan musibah ke atas mereka? Apakah Allah redha dengan kemungkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan?
Kita menjawab dengan firman Allah dalam surah Ibrahim pada ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ingat ayat ini. Yang bermaksud, dan Allah Subhanahu Taala menyatakan, dan janganlah kamu menganggap aku leka, aku lalai, aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu, tetapi sengaja aku lambatkan musibah bala bencana itu. Mana tahu apabila Allah lambatkan musibah tersebut, kita kembali ke pangkal jalan. Tetapi akhirnya apabila manusia terus menerus bermaksiat, melakukan kemungkaran demi kemungkaran, maka ketika itu Allah menyatakan, kamu akan melihat musibah itu dengan mata yang terbelia. Orang Kedah kata terbelia, orang negeri lain kata terbelalak, kalau mengikut tafsiran atau terjemahan dalam kitab tafsir, sebagaimana yang kita alami hari ini. Kalau kita merujuk semula kepada surah An-Nahl ayat 112 tadi, begitu jelas Allah akan tukarkan kehidupan umat manusia yang kufur dengan segala nikmat Allah, mendustakan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tukar kehidupan mereka kepada kelaparan dan ketakutan, sehingga menjadi stampede, berpusu-pusu di Pusaraya, di Pasaraya, tamalah sleep of the tongue, no fault of the mind. Berpusu-pusu, stampede, bimbang, takut tak ada makanan, tak ada barang-barang keperluan harian. Sehingga ke semalam saya berada di sebuah kedai runcit, roti Gardenia sold out. Dia kata sebelum ni seminggu pun tak habis. Ini Allah sebut. Kerana manusia bimbang, seolah-olah hari ini kita hidup dalam kelaparan. Begitu juga dalam ketakutan. Nak keluar rumah pun bimbang. Postman hantar surat pun tak berani pegang surat tu. Dia letak dalam postbox, lepas hari dikatakan baru boleh pegang. Semua dah jadi kebimbangan, ketakutan, kerana dibimbangi, dijangkiti coronavirus. Ini kenyataan Allah. Kerana kufurnya kita, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tukar kehidupan kita daripada aman tenteram. Hari ini kita sedang menjalani kehidupan yang hidup dalam ketakutan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat dan kita membaca pada satu ketika di Italy, mereka telah mengadakan satu festival gay. Ini dia. Sebagaimana yang ditanya kenapa mereka bermaksiat, Allah tidak timpakan bala. Untuk pengetahuan, Italy lah negara yang paling ramai musibah coronavirus ini yang meragut nyawa. Setakat semalam 6,800. Di China 3,200. USA 780. Begitu juga kita hanya memberi nasihat sahaja. Nak terima, terimalah. Tak terima, terpulang. Begitu juga kita melihat transgender, LGBT ni. Kita dah sebut dalam Quran. Allah melarang sekeras-kerasnya manusia jangan cuba meminda, mengubah penciptaan Allah. Tidakkah Allah mencipta kita dengan sebaik-baik penciptaan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tiba-tiba ada yang lelaki ingin menjadi perempuan dan sebalik. Ini semua mengundang bala Allah. Ini maknanya bermaksiat terhadap Allah, menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya dah 65 tahun umur saya. Harap-harap panjang umur lah. Lagi 35 tahun insya-Allah untuk meneruskan dakwah dalam apa keadaan sekalipun, insya-Allah. Inilah kali pertama, tidak pernah berlaku dalam kehidupan saya tak pergi solat Jumaat. Inilah musibah. Masjid ditutup, surau sepi,
sehingga kan Kaabah yang mulia tidak ada orang yang tawaf, menunaikan umrah. Sebab itu ini sebagai pengajaran. Kalau golongan yang tidak mempedulikan solat sebelum ini, saya mengajak, ini adalah satu tuntutan agama. Jangan kita tinggalkan solat. Ada yang sebelum ini tidak mempedulikan soal Jumaat, solat Jumaat. Tinggal solat Jumaat pun relax. Kenapa? Kerana mengejar dunia. Muslimin dan muslimat, dunia ni kita boleh ambil, tetapi Allah sebut dengan jelas dalam surah Al-Qasas pada ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Begitu jelas Allah suruh, Allah perintah supaya kita utamakan akhirat. Tetapi jangan abaikan dunia. Tetapi sebaliknya manusia ini mengejar dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kita ni hebat macam mana kita dengan kekuasaan, dengan kekayaan yang kita miliki. Ingat muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 pada ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu semua akan dikembalikan. Kekayaan yang melimpah ruah akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Apa yang kita miliki semuanya ditinggal begitu sahaja. Bekalan kita adalah akhirat. Yasma'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u nani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih, ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila seseorang itu meninggal dunia, 3 perkara yang akan mengiringinya ke kubur: ahli keluarga, harta dan amalannya. 2 akan kembali, 1 yang tinggal tetap bersama dengannya. Yang kembali ahli keluarga dan harta, yang tinggal hanyalah amalan-amalan. Kita bayangkan tengok, kita diberi kesempatan hidup di muka bumi Allah ni tak tahu lama mana. I'm very lucky, ladies and gentlemen, muslimin dan muslimat. 65 years old, my age, 65 tahun dah. Alhamdulillah, Allah beri hidayah, Allah punya taufik. Kita buat kerja dakwah, alhamdulillah. Saya mengurus tahfiz mutmainah, Allah beri peluang, mungkin sebagai redemption, sebagai tebusan di atas kesalahan saya dulu. Allah buka peluang. Saya mengurus tahfiz mutmainah tahun ke-11, sekolah integrasi, dan alhamdulillah keputusan SPM tahun 2018 dan 2019 cemerlang. 2019 lebih cemerlang pada 2018. Alhamdulillah, 10 orang pelajar kami mendapat A daripada jumlah 15 orang pelajar. Allah memberi peluang untuk saya mentadbir, mengurus, dengan mana kami memiliki seramai 60 orang staf. Inilah peluang yang akan saya rebut. Saya tak mau kejar dunia. Dunia dah Allah bagi. Ada kereta buruk sebuah cukup, alhamdulillah. Rumah pun tak besar. Esok kalau meninggal dunia pun rumah kita tak besar. Buka 3 kaki, panjang 7 kaki, dalam 7 kaki. Tu gambar piramid lah tu. Nah, kubur tempat kau nak mampus. Aziz Satam marah dekat Samsudin. Itu saja tempat yang kita akan pulang. Kita kejar dunia, akhirnya segala-galanya tercicir. Jadi saya nak menjawab apa yang disebut oleh seorang ulama, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi satu guideline, panduan pada kita bersama. Sebenarnya di sebalik musibah-musibah yang menimpa umat manusia,
ada hikmahnya. Yang pertamanya, Allah nak mengajar kita supaya kita memendekkan angan-angan kita. Kan kita ni banyak sangat angan-angan. Ada yang angan-angan nak kahwin bagi genap kota 4. Dah ada 2, nak cari 3. Saya 1 dulu, kini selamanya. Dia orang kata ceramah hebat, tapi takut bini. Tak takut bini muslimin dan muslimat, tapi bini aku ni menakutkan aku. Lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan ketawalah dekat rumah. Nah, saya tak pandai nak serius. Nah, sekadar ni yang kita boleh. Makna untuk memendekkan angan-angan kita. Tak cukup lagikah dengan apa yang Allah punya kepada kita? Kita semua dalam perjalanan pulang untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua, hikmahnya ialah supaya kita memperbaiki amal ibadah kita. Alhamdulillah, saya apabila kerajaan mengeluarkan arahan supaya kita perintah berkurung dilaksanakan, saya pun terfikir, muslimin dan muslimat, apa saya nak buat? Nak habiskan masa saya. Saya tekad insya-Allah kalau diberi kekuatan, saya akan menunaikan ibadah puasa. Dan saya telah berpuasa sejak 18 hari bulan sampai hari ini. InsyaAllah mungkin kalau perintah berkurung ini berkekalan, mungkin sampai insyaAllah Ramadan Al-Mubarak. Kita baca Quran. Saya boleh menulis, saya sedang menulis sebuah buku insyaAllah. Tapi bila nak selesai, nak siap, wallahu a'lam, tuan-tuan dan perempuan, tunggulah sebuah buku yang tajuknya Al-Quran dan As-Sunnah menjawab persoalan ummah insyaAllah. Yang ketiganya, untuk menyedarkan bahawanya kita ni leka, kita ni lalai. Lama ini kita tidak menyembah Allah, tetapi kita menyembah selain daripada Allah. Yang keempatnya, hikmah di sebalik sesuatu musibah adalah supaya kita mencari bekalan untuk perjalanan yang panjang. Sebenarnya kita juga adalah dalam perjalanan, sebagaimana berlakunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra, perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita juga fafirru ilallah, kata Allah dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51 ayat 50. Maka mereka, umat manusia ini berbondong-bondong datang kepadaku, cuma belum sampai masa dan ketika. Akhir sekali, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, saya nak membaca beberapa ayat Quran. Walaupun ada setengah golongan menyatakan, kita terima sajalah takdir Allah. Ya, qada qadar kita kena terima. Tetapi janganlah kita membaca ayat Quran, memahami pada zahirnya sahaja. Mereka membaca surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang bermaksud, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa ke kami, tidak akan menimpa kami sesuatu musibah melainkan apa yang telah tertulis di sisi Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Orang-orang beriman, mereka bertawakal kepada Allah. Kita nak bagi tahu kepada muslimin dan muslimat, tengok 2 ayat. Kewajipan ikhtiar dan usaha terkandung dalam Quran. Di antaranya dalam surah Ar-Ra'du pada ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kerajaan menyatakan jangan keluar sewenang-wenang, keluar ketika perlu, ini arahan yang wajib kita patuh demi untuk kebaikan kita, ikhtiar usaha kita. Kalau tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat tengok rojok surah Maryam pada ayat 25, Allah mengajar Maryam ibu kepada Nabi Isa AS supaya goncangkan pokok korma itu, mudah-mudahan buah korma yang masak itu akan jatuh. Inilah di antara dalil ikhtiar usaha manusia.
Kalau kamu tak goncang, buah tu tak akan jatuh. Kalau kamu tidak ikhtiar dan usaha, kamu mendedahkan diri kamu kepada bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kita wajib mematuhi arahan-arahan. Keluar ketika perlu sahaja. Saya pun keluar ketika perlu. Nanti balik kat rumah tak keluar dah sampai malam. Mudah-mudahan. Seterusnya, saya ingin menjawab ataupun sebagai satu panduan. Bagaimana untuk mengatasi segala musibah yang melanda kehidupan kita? Saya nak baca dua ayat Quran. Az-Zumar surah ke-39 ayat 54-55. Semalam saya ada masuk dalam WhatsApp keluarga saya, keluarga cucu Abu Hassan. Harap-harap mereka sedang melihat saya. Doa untuk kita semua insya-Allah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Ayat 54. Dua pengajaran. Yang pertama, Allah menyatakan, dan kembalilah kamu kepadaku. Ini bertaubat di atas kesalahan, kesilapan yang pernah kita lakukan, maksiat yang kita terjebak melakukannya. Yang kedua, wa aslimu lahu, tunduk taat. Makna Islam ialah total submission to God. Jangan kita menyalahi perintah Allah, ketetapan Allah. Itu Islam. Sebelum kamu didatangi dengan satu musibah, bala bencana, kemudian kamu tidak akan mendapat sebarang pertolongan lagi. Yang kedua, ayat 55, begitu jelas Allah kata, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutlah, yakni Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan. Dalam soal kenegaraan, pemerintahan wajib berpandukan pada Quran As-Sunnah. Perniagaan, pendidikan, apa sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, sempurna, keseluruhannya. Pemerintahan Islam, pendidikan Islam, perundangan Islam, ekonomi Islam, semua diajar oleh Al-Quran, insya-Allah. Umur panjang, esok kita buat rakam sekali lagi, insya-Allah, live tepat pukul 10, insya-Allah. Dan Allah menyatakan dalam ayat ini, dan ikutlah sebaik-baik panduan yang telah diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Esok saya akan perjelas kenapa As-Sunnah juga rujukan utama kita. Sebelum, kata Allah, kamu didatangi dengan satu musibah baghtatan, secara mengejut, all of a sudden. Kita ingat Wuhan saja, tiba-tiba benda ni melanda sampai ke this invisible creature yang kita tak dapat lihat, makhluk halus ni. Dan kita dah 20 orang katanya, mudah-mudahan Allah merahmatilah mereka yang telah ditimpa kematian kerana wabak. Dan Allah menyatakan jalan penyelesaiannya, yakin dan percaya insya-Allah, ialah dalam surah Taha surah ke-20 pada ayat 123. Di pertengahan ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa, yang bermaksud, maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, berpandukan Al-Quran As-Sunnah, Allah beri dua jaminan.
fala yadhillu. Yang pertama, mereka tidak sesat selama-lamanya. Yang kedua, wala yashqa, dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Tetapi ingat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Taha ayat 124, yang bermaksud yakni, dan sesiapa yang berpaling pada petunjuk Al-Quran As-Sunnah, maka kami akan hadapkan kepada mereka dengan kehidupan yang sempit. Inilah kehidupan yang sempit. Jiwa gelisah, bimbang, hati tidak tenteram. Justru saya menyeru sangat-sangat, marilah wahai umat Islam, kita lupakan persengketaan kita kerana parti-parti ni. Kita orang Islam tak ada jalan penyelesaian kecuali kembali pada Al-Quran As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk kepada Allah, yakni Al-Quran, Rasul, As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu Allah memberi jaminan adalah lebih baik, lebih elok kesudahannya. Tidak ada jalan penyelesaian, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan melalui petunjuk Allah dan Rasul. Akhir sekali, ada appear on screen ni, ustaz tak sebut cerai lagi. Dia appear on, ustaz tak sebut cerai sekali pun. Ni anda sebut dah cerai dah. Apa makna cerai ni? Orang Selangor tak faham. Cerai itu makna tak baguslah, tak baik. Akhir sekali, satu tips, mudah-mudahan kita amalkan tips yang mudah ini. Setiap kali kita keluar daripada rumah kita, hadis riwayat Imam Tirmizi yang terdapat dalam kitab Al-Azkar, Nabi mengajar kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan perjalanan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tips yang mudah ialah bersedekahlah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah di antara amalan yang paling mudah. Bersedekah, pastikan kita bersedekah setiap hari, kerana ada hadis riwayat Imam Bukhari, rumah kita dimasuki oleh malaikat. Ada malaikat, dua malaikat. Seorang malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berilah ganti terhadap apa yang dia nafkahkan di jalan. Dia bersedekah di jalan. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, dalam surah Saba ayat 39. Dan apa-apa yang kamu belanja di jalan Allah untuk kebaikan Islam dan umat Islam, Allah akan memberi ganti. Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu ta'ala mentafsir dan mensyarahkan hadis ini. Di antara yang Allah akan ganti, yang kita nak sangat, ialah kesihatan. Sedekah, very simple. Kepada siapa kita nak bersedekah, kita dah sebut dah, pastikan di rumah kita ada tabung. Bila tabung tu dah cukup penuh, kita bagi, bawa ke surau, ke masjid. Kalau tak ada surau masjid nak, bawa ke sekolah saya, Tahfiz Mutmainah. Kami sedang melaksanakan ataupun sedang membina sebuah kompleks 2.2 juta. Kami masih memerlukan banyak lagi sumbangan, sama ada wakaf ataupun direct debit, ataupun tuan-tuan ingin mendapat pelepasan cukai, insya-Allah ada account number, insya-Allah boleh kita masuk secara SI ke apa, standing instruction ataupun online, insya-Allah. Account kami ada 4, Maybank 552059703378, CIMB 8601697814, Bank Islam 02020010063462, dan akhir sekali ialah Afin Bank 1054605935. Itu tips yang paling mudah. Pertama, jangan tinggalkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah.
Yang kedua, bersedekahlah. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu, ya, mudah-mudahan kami senantiasa di dalam rahmat, petunjuk dan perlindunganmu. Ya Allah, kau hentikanlah musibah ni, ya Allah. Musibah COVID-19 bukan di bumi Malaysia saja, bahkan di seluruh muka bumi-Mu, ya Allah, kerana Engkau berkuasa melakukannya, ya Allah. Tolong bantulah kami, ampunkanlah segala dosa kami. Dosa ibu bapa kami. Kami banyak melakukan kesalahan terhadap ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Hindarkanlah kami daripada wabak ini, ya Allah. Kami tidak mampu berhadapan dengannya. Limpahkanlah rahmat kepada kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.